closest punya circle, kan. So itu normal sebenarnya dalam sales ni, sangat normal lah kalau kata orang reject kita punya proposal. Sebab kalau bukan bukan sales lah kalau tak ada rejection, kan. So macam mana kita nak handle rejection ni? Senang je. Kita tak boleh anggap rejection itu sebagai satu reject. Kita anggap rejection itu sebagai satu bullet kita untuk kita improve in future. Contoh kata best friend kita tak support kita, cerita kat dia malas. Tapi mungkin part mulanya mungkin dia kata alah kawan-kawan pun tak nak support. So kita jangan buat begitu. Kita kena treat kita punya kawan yang kita share tu sebagai customer juga. Kita tak boleh treat dia sebagai, kita tak boleh guna point di mana dia kawan baik aku, dia kena support aku. Tak boleh. Kita kena anggap dia sebagai customer. So treat diorang sebagai seorang customer juga. So bagi information sepatutnya pada customer. Apa yang customer patut dapat, kita kena bagi tahu. So kita kena tahu kenapa dia reject. Kadang orang reject ni bukan sebab diorang tak nak beli, tak mampu beli, tak. Tapi kadang diorang tak ada trust dekat kita. Mungkin sebab kita mungkin baru, mungkin juga kita orang kata tak cukup information bagi dia, ataupun mungkin juga kita orang kata terlampau rush dalam share information dengan dia. Sebab bagi saya, kita jangan menjual. Bila kita menjual, kita akan rasa benda tu kita buat sebagai jualan, bukan kita nak bantu dia. Waalaikumsalam Fas. So apa yang saya cuba sampaikan adalah di mana kalau kita pupur niat kita untuk menjual, dia akan rasa macam kita ni seorang yang kata selfish pun tak juga lah, bukan kata selfish, tapi kita ni hanya memikirkan keuntungan. Kita bukan fikir benda tu membantu customer. So kalau macam kata ada customer yang reject, jangan marah. Kita kaji balik apa yang kita share dengan dia tu betul ke tak. Apa yang saya cakap ni benda yang experience saya sendiri. Saya pun dalam COVID dah 3 tahun. So macam-macam jenis rejection. Kadang-kadang memang marah, kan. Kalau dia tak nak beli aku pula, kan. Kadang-kadang customer yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal, kita tak boleh nak marah diorang. Itu salah. Sebab kita kena tengok dari sudut di mana kita buat silap kat mana. Kadang-kadang mungkinlah juga ada some parts yang diorang reject mungkin sebab diorang punya budget. So kita tanya dengan diorang, tanya diorang budget tu macam mana, apa yang boleh kita bantu dari sudut kita nak tolong diorang ikut budget yang diorang ada. So kita bagi tahu kepentingannya kalau diorang ada tu according to diorang punya budget. So kadang-kadang customer ni dia tengok pada sudut harga je, dia tak tengok daripada sudut kepentingan yang ada benda itu. So kita kena gunakan sentimen kesihatan, lepas tu kemudahan, especially the mothers house, all the mothers out there lah. Semua mama ni memang dorang dah yang kata daripada zaman dulu secara zahir, secara orang kata apa kita panggil, memang kerja mak ni memang kerja dia buat air, masak air, sediakan air sejuk, semua benda mak yang akan buat. Jarang kita dengar orang lelaki yang buat. So kita tackle kat situ. So mana yang memudahkan untuk customer, kita tolong. And then satu lagi untuk customer yang baru kahwin ke, yang baru pindah rumah. So kadang-kadang diorang reject, alah saya baru pindah rumah lah, budget tak ada semua. So bagi tahu kat diorang kenapa diorang kena ambil sekarang. Kalau diorang reject dari sudut saya tak ada budget, saya baru pindah rumah, banyak keluar duit. So bagi tahu dengan diorang, okey cik pakai bulan ni pemasangan bulan pemasangan cuma, so bulan budget tak boleh bayar apa-apa, the next month baru start bayar. So sekarang cik dah untung. So kalau kita bagi benda information yang betul, tak adalah kata customer tu reject. Diorang kadang mungkin reject masa tu, tapi kita jangan lupa diorang reject masa tu, kita kena follow up balik. Kerana dia reject masa tu sebab yelah nak tanya husband, nak tanya wife, nak tanya mak, nak tanya housemate, macam-macam reason.
give up terus, dah dapat nombor dah customer dah balik, kita terus give up, memang gone lah, dia akan pergi ke orang lain. So kalau kita ni nak menjadi seorang salesperson yang tega, yang orang kata boleh tahan dengan rejection ni, so kita kena sentiasa kerja untuk bantu balik customer tu. Aku mesti tolong je customer ni, dia kena pakai je, kalau dia tak pakai dia rugi. Sebab apa, peluang tu bukan datang selalu, especially bila kita kenal orang. Kalau kita tak kenal pun kita sulit tolong, ini kan pula kita kenal orang. So rejection ni sebenarnya makanan untuk orang yang buat sales, mana-mana salesman kereta, salesman yang jual mesin basuh, aircon ke mana-mana, semua orang kata punya rejection yang sama. Sebab kalau tak ada rejection, bukan sales lah. So kalau macam bagi saya punya personal sendiri lah, kalau nak kata saya boleh handle semua rejection tu lah. Tapi rejection tu lah yang ajar saya macam mana nak handle another rejection. Kadang-kadang saya ada list orang yang reject saya, dan at the end of the day, bila kita sentiasa follow up balik dengan customer tu, saya follow up balik dengan customer tu jadi juga customer saya. Even pernah ada sampai setahun baru dia sudi untuk cari. Kadang-kadang diorang punya belum ada keperluan masa tu. Jadi kita kena tingkatkan kesedaran customer tentang keperluan tu. Tapi kalau dah tak dapat juga, kita kena redor. Tapi janganlah lepaskan terus. Kena sentiasa build up the kata bonding antara kita dengan customer kita. Tak kisahlah customer tu tak nak respon langsung apa yang kita bagi, tak nak respon langsung apa yang kita hantar dekat dia by WhatsApp ke, call tak pernah jawab ke, itu normal. Selagi dia tak block, keep on message dia, tapi janganlah naik pula customer tu. So macam buat customer tu macam dia akan sentiasa ingat kita, walaupun dia tak respon kita, tapi dia tahu yang kita ni wujud, yang kalau whenever dia nak pakai tu, ada orang nak pakai. Saya ada customer sampai sudah dia tak nak ambil saya, tapi dia recommend orang. Dia start, tak apalah, ni saya bagi kawan saya, saya tak nak pakai, tak apa, saya tak nak pakai. Dia still recommend walaupun dia tak pakai. Ini dia kenal saya. So saya percaya dengan semua, especially Huawei punya sales team, semua ada SP macam ni. It's just how we handle and how we take the rejection. Kalau kita ambil rejection dari sudut negatif, it will become negative. Kalau kita ambil rejection dari sudut positif lagi. So kalau macam ada rejection, sebenarnya seronok. Sebab kita macam tercabar. Kenapa aku tak boleh close dia last one? Kenapa aku tak boleh kenapa aku tak boleh nak bantu dia untuk pakai juga? Kenapa tak nak grab peluang ni? So kita ada point kat sini. Banyak rejection ni daripada family, especially daripada cluster family, cluster kawan-kawan. Ini kita panggil hot market lah. Tapi jangan marah diorang. Tak bermakna diorang tak ambil produk dengan kita, tak nak orang kata subscribe dengan kita, diorang tak support kita, tak, mungkin belum lagi sampai waktu. So kita kena percaya, kalau kita fokus, kita teruskan berjuang untuk dapatkan sales, insyaAllah boleh dapat. Sebab tak ada apa yang mustahil. Kalau baru join setakat less than 1 year ataupun less than 6 months dah give up, itu bukan salah organisasi, itu adalah salah diri kita sendiri. Sebab kita give up cepat. Saya pun bukannya bermula sebagai seorang yang top sales, tak. Saya tak bermula sebagai seorang top sales, tapi kita belajar from time to time. Kita belajar macam mana belajar tentang produk itu sendiri. Kita belajar tentang communication skills. Sebab saya bukan background sales ke ataupun background marketing ke. Saya background yang di belakang tabir, kerja office. So bila saya kena berdepan dengan orang untuk break the ice, itu adalah satu benda yang
single of us semua ada peluang untuk achieve target masing-masing. So macam saya sendiri, the more rejection, the more kita akan cairlah. So rejection ni sangat benda yang bagus, bukan benda yang tak elok pun. Kalau kita kuat. So kalau macam anda kat luar sana, saya nak tanya juga, kalau katalah ada orang reject anda, apa yang anda akan buat? Anda akan macam ban orang ke, blacklist orang ke, ataupun tak nak langsung communicate lah dengan orang? Kita kena ada satu mindset di mana kita kena sentiasa positif. Dalam sales ni kita perlu positif. Kalau kita tak positif, memang akan jadi satu cabaran yang lain pula. So, kalau macam saya dengan husband, so saya pun memang kita duduk pun berkahwin, so memang mencabar, tapi fun sebab kita pun faham kita punya kita bekerja sekali, kita faham kita punya life kita dalam kerja macam mana kan. So kita boleh, saya boleh faham dia boleh faham saya, kita boleh share masalah sama-sama, kita boleh solve masalah tu sama-sama, kita boleh orang kata buat benda tu jadi lagi besar, jadi lagi best, lagi fun. So bila setiap kali saya ada rejection, saya akan cerita kat husband saya, cakap ni rejection, so husband saya akan cakap okey tak apa, kita boleh bully dia, bukan maknanya bila dia reject dia tak nak langsung. So benda yang sama kalau dia pula kena reject, so saya akan bantu dia balik. Sebab kalau kita that's why bila kita kena reject ke ataupun kita down, kita kena pergi pada orang yang positif, pergi kepada orang yang positif untuk dapatkan balik aura positif supaya kita akan fight back. Sebab kalau kita pergi kepada orang yang negatif, itulah kau, dia akan jadi lagi down. So kita tak nak down, kita nak lagi terus maju ke depan. Sebab tak ada benda yang mustahil. So kalau kita ada kawan-kawan yang tengah down, kalau kita ni pergi jumpa, bantu diorang, bagi diorang semangat, support diorang. Sebab biasa orang dalam KOE ataupun dalam sales ni, dia down sebab sales je, sebab tak ada sales. So kita jangan selfish, kita tolong diorang, untuk naikkan balik semangat. Benda yang baik kita share lah dengan orang kan. So janganlah bila kawan tu tengah down, kita down kan. Kenapa pula mas? Suka hati kau je. Ya betul. Maaflah, ada gangguan sikit. Oh, hi Azmi. Azmi tulis apa tu? Baca sikit. Melintang. Pusing handphone. Tak boleh nak pusing lah Mi, sebab tak ada stand. Kalau stand, kalau tegakkan jadi tertongging terus phone ni. Waalaikumsalam Azmi. Boleh je nak pusingkan, tapi tak ada stand lah, tak boleh nak ni. Thank you Azmi. Itulah salah seorang top fighter dalam tim kami. So orang kata dia pun, saya banyak bekerja dengan dia kan. Azmi saya nak invite Azmi, boleh tak? Invite Azmi masuk live. Share sikit dengan dia. Saya nak invite Azmi lah, boleh tak?
Orang Rizal lepas maghrib. Hai Azmi. Baik, ya. Terima Oi. kasih masuk. Hai. Siap Apa Mi? masuk live? Oi, lagi Azmi mana tu? masuk live saya ni. Lagi mana? Apa? Seorang kawan jap. Dia nak tanya pasal kowe. Nak share-share sikit lah info dengan dia. Oh. Kat office ke? Hmm. Oh. Okey Mi tu. nak tanya Mi. Macam mana Mi boleh dapat 8 sen Mi satu minggu pertama? Macam mana? Itu rezeki Allah yang bagi. Mesti Tu lah. je. Macam mana dapat semua family ni ke hot market ke? Allah sangkut pula Mi. Mi punya tu hot market ke? Alhamdulillah lah ada referral, ada daripada FB, Oh, daripada kawan FB pun ada toko, cakap lah. daripada Power lah kawan-kawan. Azmi. 8 unit. Boleh break your record yang lama 9 unit. Ish, tak ada lah. Tengok. Mesti boleh punya. Dah 8 kot, satu je lagi. Nak sama dengan rekod lama. So Azmi, nak tanya. Sepanjang Mi dengan kowe kan, berapa rejection yang paling teruk Mi pernah dapat? Rejection? Uish, banyak rejection. Memang banyak. Yang paling teruk Tapi lah Mi itulah pernah dapat. paling Yang Mi boleh teruk. ingat lah. Yang Mi sampai sekarang kalau kenang balik, ya Allah, menikam-nikam kalau Paling teruk rasa ada kan. Yang kita ada. lukiskan ni tu. Uh, Ingat tak yang kita banyak tarbiah tu? lah. Yang tu masa terjah tu. Oh, serius lah. Ya. Kita nak ajak kita pasal kebaikan produk dia dah customer dah merapu ke lain kan. So kita layan je lah kan. Mana customer always right kan. So kita layan je lah. Yes. Customer always right. So kita kena terima lah. Tapi Kadang-kadang itulah, customer tu dia banyak. bukan je tak nak kan. Tapi mungkin dia ada pilihan Itu lah. lain. Itu mungkin ada pilihan lain. Mungkin customer tu kadang-kadang customer tu dia confused. Mungkin dia confused, mungkin dia customer ni nak buat pilihan dia kena fikir dulu masak-masak. Perlu ke tak ni buat masa sekarang ke? Yelah kadang customer ni banyak alasan sebab mungkin kewangan tak cukup. Mungkin banyak lagi lah alasan dia. So kita kena faham lah. Kalau bukan kita yang faham, kita tak faham kan? Ya betul lah. Setiap orang ada komitmen yang berbeza-beza. So ada yang mampu pakai. So kita just boleh suggest, boleh cadangkan. So mana yang sesuai, mana yang terbaik. So kalau customer tak nak pasang, itu hak customer lah. Kita tak boleh paksa. Betul. Dia tak boleh paksa customer sebab bila kita paksa customer nanti kalau apa-apa masalah, itu jadi satu isu lain pula. Betul. Itu jadi isu. Isu lain. Bukan kat kita je, kat company bersama akan jadi isu. So kalau kita nak ambil, kalau kita nak sign up customer tu, biar ambil customer yang betul-betul ready nak pakai. Betul-betul memang ada komitmen nak pakai produk tu kan. Bukannya dia ambil kat kita ni kerana terpaksa kan. Nanti ada masalah nanti kemudian hari. Betul. Sebab bila ada masalah tu, benda tu bukan satu benda yang kecil. Sebab kita dah customer akan anggap kita paksa dan apa-apa tanggungjawab kita yang kena tanggung nanti. Betul lah. Itu yang kita tak nak tu. Sebab nanti akan menjadi masalah pada dua-dua pihak. Betul. So kalau tapi macam macam Mi sendirilah kan. Orang kata sepanjang PKP ni lah. Apa cabaran Mi nak dapat, cabaran Mi sepanjang PKP ni? Cabaran sepanjang PKP ni itulah tak boleh buat aktiviti luar lah. So macam kita kan selalu buat aktiviti luar kan. So bila tak ada buat aktiviti luar ni, kita just boleh berhubung melalui media yang kita ada lah, media sosial yang kita ada.
Mana Betul. kita boleh guna cara lain selain daripada program yang kita ada sebelum ni. Kita berbalik kepada program kepada channel Facebook. Lepas tu channel macam kita punya hot market. Kita banyak hot market kita yang kita boleh kita dapatkan info ataupun kita sebarkan Kadang-kadang kita tentang tak ni pun tak habis korek lagi hot market kita. betul hot market kita. Banyak hot market kita jiran ke kawan-kawan ke. So far alhamdulillah lah. Sebab saya pun dah lama, kita pun lama kerjasama kan Min. Kita Lama. partner dalam Tejah, partner dekat telemarketing. So kita banyak event yang kita buat sepanjang kita kat Kowe ni, kita buat sekali kan. So kalau macam kata sepanjang kita bekerja tu memang macam-macam cabaran. Hujan lah, lepas tu customer tak buka pintu, customer tak datang, kena ceramahan customer. So macam-macam benda. So itu kita tahu rejection kita kan. Tapi macam yang Azmi cakap lah, kalau kita ambil daripada sudut negatif lah jadinya rejection tu kan. So kalau macam kata rejection tu kita ambil dari sudut positif, so kita turn benda tu untuk jadi benda yang lebih orang kata boleh improvekan kita in future. Sebab kita akan jumpa macam-macam jenis customer dekat dalam Malaysia ni. So ada yang okey, ada yang tak okey, tapi kita tak boleh nak terus terbawa-bawa dengan rasa stres ataupun rasa sedih tak dapat close. Itu yang masalah yang saya tengok banyak lah kawan-kawan rakan-rakan Kowe kita kan, yang orang kata cepat give up. Itulah. Cepat give up sebab tak dapat close sales, tak dapat bantu sebab apa? Sebab diorang lebih kepada menjual. Macam kita ni yang kita dah diajar oleh manager-manager kita untuk bantu. So bila kita bantu, dia punya impact tu tak sama. Impact tu maknanya kita customer akan rasa dia ni betul-betul nak tolong kita, bukan nak menjual semata-mata kan. Betul. Kita kalau seboleh-bolehnya kita sebarkan kebaikan lah. Kita jangan lebih kepada menjual. Kalau dekat dalam media sosial yang kita ada ni, kita sebarkan kenapa customer tu perlu ambil produk ni, produk itu. So kita ceritalah pasal kebaikan produk tu. Tahu itu sebenarnya nak tahu kenapa customer tu perlu ambil produk tu. Apakah benefit yang mereka akan dapat. So selain daripada promosi lah, sebenarnya customer nak lebih tahu apa kebaikan produk ni, apa benefit dia kepada mereka sebab mereka bayar bulan-bulan. Mereka nak tahu apa kelebihan produk ni, apa impact dia dalam kehidupan harian. Yalah, basically daripada sudut benefit yang customer dapatkan. Hai Syed Mazwan. Setuju dengan kita orang. Ya betul. Kita pun banyak belajar dengan HM kita semua lah. HM Sheila, HM Alisha, kita punya SM sendiri, SM Chu dan HM lain juga. So basically benda yang kita alami ni semuanya satu benda yang normal. Kan dalam sales ni kalau kata tak ada rejection, itu bukan sales lah. Itu bohong je. Saya pun sebenarnya nak ucapkan tanya first week awesome. So keep up untuk yang next week. InsyaAllah so thank you Mi sebab join masuk sudi. So sharing lah apa yang kita rasa perlu buat tu, kita buat lah. Sebab tu saya buat live ni sebab saya nak share dengan semua kan. Kadang-kadang mungkin ada antara kita ni yang down sebabkan tak ada sales semua kan. So kita tak nak lah diorang rasa down. Kita faham musim PKP ni kadang-kadang customer diorang tak nak ni, tapi kita cuba bantu customer untuk dapatkan orang kata produk yang orang kata berkualiti untuk diorang. So benda ni ada orang kata apa? Ada kegunaan dia, kepentingan dia kan untuk kesihatan. So Azmi, thank you so much masuk dalam live. So join kita live. So good luck nanti untuk minggu kedua ni.
Okey, Li. Good luck tu. Okay. Jangan Alright. down tau. Teruskan semangat untuk InsyaAllah. untuk Down tu bantu dalam kamu saya tak customer. ada. Kalau down pun Ah, jangan down lama-lama. Bangkit. Minit je. Apa tu? Down 1 minit je, jangan lama-lama. Kalau boleh 1 Ah, minit je. Kalau Tapi 1 minit lah. kalau tak boleh juga, contoh kalau macam ada kawan-kawan kita yang memang dia nak down, dia berterusan, jumpalah kepada kawan-kawan kita yang Betul. Bila kita down, kita pergi pada orang yang lebih ah, positif. Supaya kita tak terus mereka down. mereka boleh bantu. Mereka bantu terutama HM kita kan. Betul. Pergi kepada HM, pergi kepada SM, pergi kepada trainer, team leader dan siapa-siapa saja kawan-kawan Hmm. kita satu team pun boleh, tak ada masalah. As Siapa-siapa long saja. as cerita, jangan tak cerita. Ya, betul. Biasalah. Rejection ni memang boleh bawa kepada kemurungan, tapi jangan lama-lama. Rejection biasalah. Siapa yang tak ada dapat rejection? Pelik lah kalau tak dapat kan. Dalam bidang sale ni Betul. mesti ada rejection. Kan? Kalau tak ada Betul. rejection tu hebat lah. Ataupun dia baru jumpa seorang dua orang kot customer. Mungkin. Sebab lagi banyak rejection ni, lagi lebih banyak nanti kita punya sale in future. Sebenarnya lagi banyak rejection, sebenarnya lagi banyak kita belajar. Kita belajar tu untuk tambah baik kita punya skill dari segi Betul. presentation. Okey, apa yang Betul. perlu kita buat? Kenapa customer ni reject kita? So kita kena belajar. Betul. Kita boleh Macam improve tu lah. kita punya. Kita kaji balik lah apa yang membuatkan kita kena reject. So Betul, reject ni kita kaji balik apa sebenarnya yang telah kita buat yang menyebabkan customer tu nampak kita macam tak nak beli. Mungkin ada something wrong dari segi presentation kita kan. Mungkin kita punya cara cakap tu kan, ataupun kita Betul. punya sifat tu mungkin dia tak tertarik ke. Kita tahu lah, kita baiki diri kita dulu. Betul. Okay, Mi. Thank you so Okay, much, Mi. Selamat bekerja. Nanti insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, Alright, Mi. bye. Terima Thank kasih, you. bye. Assalamualaikum. Alright, terima kasih Azmi sebab sudi live dengan kita tadi. Apa ni? Haris Wahab. Jom COD. Malam sikit. Okay. Itu saja saya nak share pada petang ni. Ni pun dah dekat maghrib. So pada semua rakan-rakan FB saya yang orang kata berpuasa. Yelah sekarang kan orang tengah buat puasa 6. Lepas tu mungkin ada yang mengganti puasa ke. Selamat berbuka. Dah nak masuk maghrib dah. Selamat berbuka, selamat menjamu selera. And insyaAllah ada masa lagi saya akan buat live lagi untuk topik yang lain pula. Okay, terima kasih banyak kepada semua yang menonton. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.